Okay, never mind. Alright. Okay, you record sayang. So next class I'll do. Okay, now I know how to allow. Okay, right. Now 5.3 kita ada ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Nah, ciri-ciri ini bilakah kita bentuk Persekutuan Tanah Melayu? Nah, persekutuan kita bentuk ini daripada mana yang kita pilih Persekutuan Tanah Melayu? Daripada mana kita ambil kita punya syarat-syarat dia? Kita ambil syarat-syarat ini daripada kita punya kita kenali sebagai Jawatan Kuasa Kerja. So daripada Jawatan Kuasa Kerja inilah kita telah merangka kita punya ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Boleh faham? So persekutuan ciri-ciri dia kita boleh bahagikan kepada 4. 1, berhubung dengan pentadbiran. Nombor 2, berhubung dengan kuasa raja-raja. Siapa yang circle ni saya ketuk kepala dia. Okay, then kita ada dari aspek Raja-Raja Melayu, perundangan dan juga kewarganegaraan. So kita boleh lihat yang ini ya. So anda lihat kat sini. Nah, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu, kita ada beberapa ciri penting. Nah, cikgu ada kat sini Kavinesh, Adam, Rafi, Akil, very good. Arisa, Chin, Derek, Zafran, Harini, Joanna, Kamlesh, Katrina, Kirtana, Logan, Mishan, Nikash, Raif, Rubasri, and also Rubashwini and Sulaiman. Okay, I'm missing like Harini is here, Kamlesh is here. Siapa yang tak ada, text your friend sayang, tengok. Rafi ada, Akil ada. Okay, Akil, tanya mana Lokman sayang. Tengok siapa mana Lokman, Zarif tak ada, Faris tak ada. Text them sayang. Please text them because I'm teaching you all. Please text. Yang merah ni tolong. Okay, never mind. I will. Okay, cikgu kan iriskan dia. Alright, okay. Now I'm getting smart now. Last time don't know how to do. Now I'm trying. I'm being a bit okay with this thing. Okay, now ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ciri-ciri ini kita boleh lihat dari aspek pentadbiran, kuasa Raja-Raja Melayu, perundangan dan juga kewarganegaraan. Let's talk about kita punya the first one, iaitu kita nak bincang tentang kita punya ciri yang ini ya. So kita lihat the ciri dari aspek umum. Nah, pertama sekali we see dia dengan Malayan Union ni ada sedikit similarity, bukan banyak ya, it's only 3 similarity, whereby the first one anda boleh nampak Persekutuan Tanah Melayu dibentuk adalah gabungan 9 negeri-negeri Melayu dengan 2 negeri selat, iaitu Pulau Pinang dan Melaka. So, number 1 ni lebih kurang sama dengan Malayan Union. Nombor 2, Singapura dikekalkan sebagai tanah jajahan British yang berasingkan. So, number 2, it also same dengan Malayan Union. Now, Ketua Pesuruhjaya Tinggi British. Nah, Ketua TPM adalah Pesuruhjaya Tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif. Untuk Ketua Governor, kita ada ciri dia, ketua dia adalah Malayan Union. And then kat sini kita ada Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan. Yang ini lebih kurang sama because Malayan Union kita ada Majlis Eksekutif dan juga Majlis Perundangan. So we got 1, 2, 3, 4, lebih kurang sama ya dengan kita punya Malayan Union. Nah, ciri yang keempat, Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab dalam hal kewangan serta hal yang lain, mempunyai kepentingan bersama. Majlis Mesyuarat Persekutuan mempunyai ahli tak rasmi dan juga ahli rasmi, and ahli tidak rasmi dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British daripada peringkat permulaan. Majlis Perundangan pula ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum. So you can see kalau you rasa susah ingat, okay, ambilkan point dia. So daripada Malayan Union, pertama dia adalah gabungan 9 negeri-negeri Melayu dan 2 negeri selat. Kemudian second one, Singapura dikekalkan sebagai tanah jajahan yang berasingan. And Ketua Persekutuan Tanah Melayu ini kita ada Pesuruhjaya Tinggi British, dan Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab dalam hal kewangan serta hal yang kepentingan bersama. Kemudian kita ada
Majlis Mesyuarat Persekutuan. Nah, untuk Majlis Mesyuarat Persekutuan, kita ada Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan yang membantu Pesuruhjaya Tinggi British. Untuk Majlis Mesyuarat Persekutuan ini, nah kita ada ahli tidak rasmi dan ahli rasmi, and kita punya Majlis Perundangan Persekutuan ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum. So I'm going to tell you easy way untuk kita punya yang ini ya. There are few points. Okay. Tengok kat sini. The same thing ada kat sini. Boleh nampak semua? Guys, nampak ke? Okay, so here kita boleh lihat ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1941 and kita lihat dari aspek pentadbiran. So apabila kita lihat ciri dari aspek pentadbiran, dia adalah 11. Yes sayang, boleh nampak? Teacher, what are you showing again? Oh, kita nampak ke? Okay. Okay, can you see now sayang? Yes, teacher. Alright. Now, so ciri yang pertama, dia adalah pentadbiran dia adalah gabungan 11 negeri, iaitu kita ada 11 negeri-negeri Melayu dengan 2 negeri-negeri Selat. Singapura dikekalkan sebagai tanah jajahan asingan, and pentadbirannya berlainan daripada tanah Melayu. Ketua dari aspek pentadbiran adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Nah, Pesuruhjaya Tinggi British, Persekutuan, Kerajaan Persekutuan mempunyai hak ke atas hal kewangan dan kepentingan hal ehwal bersama. And mereka membentuk 2 majlis, Majlis Mesyuarat Persekutuan and Majlis Perundangan Persekutuan. Nah, Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan both are under kita punya Pesuruhjaya Tinggi British. Nah, untuk Majlis Mesyuarat Persekutuan, ahlinya kita ada ahli rasmi dan tidak rasmi, and then kita punya Majlis Perundangan Persekutuan, ahlinya adalah daripada pelbagai kaum. So daripada ini anda boleh nampak bagaimana pentadbiran dia. Faham yang ini? Boleh faham? Faham. Faham. Zafran, give me 3 points of dia punya pentadbiran sayang. Bagaimana pentadbiran kita punya ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu? Sudah lari ni budak. Okay. Now, Raif, boleh tak boleh? Yes, teacher. Give me 3 point of pentadbiran sayang. Persekutuan Tanah Melayu dibentuk melalui gabungan 9 negeri-negeri Melayu dan 2 negeri-negeri Selat, Pulau Pinang dan Melaka. Yep. And then? Singapura dikekalkan sebagai tanah jajahan British persaingan. Yes, correct. And then ketua dia? Ketua PTM ialah Pesuruhjaya Tinggi British. Thank you, darling. Joanna, give me another 3 more points sayang dari aspek pentadbiran. Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab dalam hal kewangan serta hal lain yang mempunyai kepentingan bersama. Very good. Another 2 sayang. Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan dibentuk bagi membantu PJTB. Yes, Pesuruhjaya Tinggi British sayang. Dan Majlis Mesyuarat Persekutuan mempunyai ahli rasmi dan ahli tidak rasmi. Alright, okay. Can you all understand guys? Boleh ya? Now kita masuk kepada bahagian yang berikutnya, iaitu cikgu akan masuk kepada, cikgu sharekan untuk anda. Alright, so kita tengok balik bahagian iaitu bagaimana pula kuasa raja-raja. Nah, kuasa raja-raja kita bahagikan kepada 2, iaitu satu peringkat pusat, lagi satu kita akan lihat dari peringkat negeri pula. Di peringkat pusat, Majlis Raja-Raja dibentuk membolehkan Raja-Raja Melayu memberi pandangan dalam perkara tertentu. Di peringkat negeri, semua rang undang-undang yang diluluskan
dalam Dewan Perundangan Negeri perlu disahkan oleh Sultan. So anda boleh nampak they are given back the power. Dari aspek kerajaan pusat, they form a committee called sebagai Majlis Raja-Raja. And Majlis Raja ini membolehkan raja memberikan pandangan mereka dalam perkara tertentu. Bagi peringkat negeri pula, whatever undang-undang, semua rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Perundangan Negeri perlu disahkan oleh Sultan. Faham sayang? So kuasa raja-raja dapat ke tak dapat? Nikas, raja-raja dapat kuasa balik ataupun tidak? Nikas, raja-raja Melayu dapat kuasa ataupun tidak sayang? Dai, tak boleh gunakan mic, beritahu kepada cik, mic pula. Chat. Raja-raja Melayu ada tak kuasa dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? Hari ni, Raja Melayu ada kuasa tak sayang? Ada. Ada. Bagaimana kita buktikan? Peringkat pusat, apa yang dibentuk? Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja dibentuk yang membolehkan Raja-Raja Melayu memberi pandangan. Pada peringkat negeri pula macam mana? Rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri perlu disahkan oleh Sultan. Alright, so ini membuktikan bahawa kuasa Raja-Raja Melayu dikembalikan melalui Perjanjian 1948. Nah, kemudian kita tengok dari aspek perundangan. Okey Nikash. Nah, kemudian kita tengok dari aspek perundangan pula. Nah, perundangan ini bentuk undang-undang ya. So kita ada today Majlis Perundangan ini dikenali sebagai parlimen bagi persekutuan kita. Alright, they got parlimen ya. So Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan ini, mereka membuat undang-undang tentang hal ehwal luar, ketenteraman awan, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan juga percukaian. Dan rang undang-undang perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Boleh faham children? Faham kah? Ishwar ada kah? Mana itu Ishwar? Can somebody text Ishwar? My phone is not near me. Mishan, can you understand? Yes, Cikgu. Okay, what do you understand dari aspek perundangan sayang? Perundangan diketuai oleh siapa? Ya. Pesuruhjaya Tinggi British. So again, Majlis Perundangan Persekutuan membentuk undang-undang bagi negara and ia diketuai oleh siapa? Suruhjaya Tinggi British. Alright. Now, bila mereka buat undang-undang, badan ini, Majlis Perundangan Persekutuan ini kini dikenali sebagai parlimen. Can you understand? Today we call them as parlimen and these people is actually ia adalah di bawah Yang di-Pertuan Agong. So, zaman dahulu ia dikenali sebagai Majlis Perundangan Persekutuan, ia diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British and mereka juga mempunyai bidang kuasa tertentu. So mereka membuat undang-undang berkaitan dengan hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan percukaian. Nah, semua undang-undang yang dah dibentuk, rang undang-undang perlu mendapat perkenan daripada Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. So once they done all the undang-undang, mesti dikenakan ataupun mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja. So this is we are talking about peringkat pusat. Untuk peringkat negeri, kalau mereka buat undang-undang, mesti mendapat kelulusan daripada Raja Negeri tersebut. Can you all understand? Boleh faham? R. What is R? Sulaiman, what is R sayang? Okay, can you all understand yang ini? Any question? Tak ada. Semua jadi bisu. Okay. Okay, Sulaiman. Okay, Sulaiman, can you understand, my dear? Boleh faham? Katrina, can you understand?
Semua tak nak buka mulut. That's why takut saya panggil lah. Okay. Logan Bala, can you understand, darling? Yeah, sure, can understand. Okay, explain to me sayang tentang perundangan. What do you understand? So the perundangan persekutuan diketuai oleh pegawai pegawai Pesuruhjaya Jajahan Tinggi British. Pesuruhjaya Pesuruhjaya Tinggi British. Tinggi British. Sorry. Okay. And then bidang kuasa melibatkan hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan juga percukaian. And then rang undang-undang perlu mendapatkan perkenaan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. So dari aspek perundangan, badan yang berkuasa untuk membuat undang-undang adalah Majlis Perundangan Persekutuan. Majlis ini diketuai oleh Pesuruhjaya British, and bila undang-undang itu telah dibentuk, that means rang undang-undang dah buat, kena dapat persetujuan daripada Majlis Raja-Raja melalui Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Okay, so that is aspek perundangan. Now kita masuk kepada aspek kewarganegaraan, the final one ya. Nah, aspek kewarganegaraan dia ada dua bentuk kewarganegaraan. Satu, kewarganegaraan yang dikatakan sebagai kuat kuasa undang-undang. Lagi satu, kewarganegaraan secara pendaftaran. So let me explain one by one. Nah, kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang hanya diberikan kepada rakyat raja dan juga rakyat British sahaja. So jus soli means kerakyatan diberikan kepada berasaskan where they was born. So jus soli ini hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Rakyat raja ini adalah penduduk asal, orang Melayu yang tinggal kat sini, penduduk asal, that means orang asli kat sini and everything. Rakyat British merujuk kepada rakyat yang tinggal di Pulau Pinang, Melaka dan mana-mana jajahan British ya. Nah, pemohon yang lahir di luar negeri tetapi ayahnya mestilah rakyat raja dan juga rakyat British. Penduduk asal dari negeri yang lahir dari negeri Melayu yang lahir sebelum, semasa atau selepas tarikh Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, rakyat raja dan mereka yang telah serasi memahami adat resam dan bertutur bahasa setempat boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan. So anda boleh lihat, this actually adalah automatic. Bila anda lahir kat sini, you dah dapat kerakyatan secara undang-undang. So yang ini, bila anda nak ambil kerakyatan secara undang-undang, anda mestilah sama ada rakyat raja dan juga rakyat British, and anda mestilah penduduk asal dari negeri Melayu. Okay? Sebelum, semasa ataupun selepas tarikh Persekutuan Tanah Melayu, and also rakyat raja dan mereka yang telah serasi memahami adat resam, bertutur bahasa setempat dan boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan. Nah, pendaftaran. Nah, sesiapa yang mendapat kerakyatan melalui pendaftaran, mereka yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu dan bermaustatin 15 daripada 20 tahun daripada tarikh permohonan perlu mempunyai tingkah laku yang baik, tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, bersetuju menunjukkan taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. So this is for kepada sesiapa yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu. They already stayed here almost 15 out of 20 years daripada tarikh permohonan. Mereka mempunyai tingkah laku yang baik dan tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, menunjukkan taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. And this is what kita kenali sebagai kerakyatan kepada rakyat raja dan rakyat Melayu. Nah, kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu 1948 iaitu jus soli hanya terbuka kepada rakyat Raja Melayu dan juga rakyat British. Rakyat Raja Melayu, kita ada orang Melayu, orang asli yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan dan menjadi rakyat negeri itu secara automatik. Nah, rakyat British, mereka yang tinggal dan lahir atau lahir di Pulau Pinang, Melaka dan mana-mana tanah jajahan British. So anda boleh nampak kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu was given to dua rakyat, rakyat Raja Melayu
dan rakyat British. Nah, kesimpulannya, melalui perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, Raja-Raja Melayu diberikan semula kuasa kedaulatan baginda. Tanah Melayu mendapat taraf naungan dan syarat kerakyatan telah diperketatkan. Okay, now can you all understand bahagian ini? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay, nak cikgu ulang sikit lagi daripada nota yang cikgu dah tulis. So lihat balik kat sini. Okay, can you all see here sayang? Tak apa. Okay. Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948, I told you already kita ada 4 ciri. Satu adalah pentadbiran, nombor 2 Raja-Raja Melayu, nombor 3 dia berkaitan dengan perundangan, and nombor 4 adalah berkaitan dengan kewarganegaraan. So dari aspek pentadbiran kita dah lihat tadi, now kita lihat balik kuasa Raja-Raja. Nah, bila di peringkat kuasa Raja-Raja kita bahagikan kepada pentadbiran pusat dan juga pentadbiran negeri. Nah, untuk pentadbiran pusat, kita okay, can understand Zafran, no worries, no worries. Okay, now, right. So untuk pentadbiran pusat, Majlis Raja-Raja telah dibentuk and Raja-Raja Melayu boleh memberi pandangan mereka dalam perkara tertentu. Bagi peringkat negeri pula, semua undang-undang dalam Dewan Perundangan Negeri yang dibentuk ataupun semua they call it rang undang-undang. Rang undang-undang adalah undang-undang yang belum lulus. So, semua rang undang-undang yang dibentuk perlulah disahkan oleh Sultan. Nah, kemudian kita lihat kepada kuasa perundangan. Bagaimana kuasa perundangan? Nah, kuasa perundangan ini dari aspek perundangan, kita ada penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Majlis Perundangan Persekutuan ini diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okay, and then apakah bidang kuasa mereka? Bidang kuasa mereka, mereka boleh menentukan hal berkaitan hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, komunikasi, perdagangan dan juga percukaian. And semua undang-undang yang dibentuk, that means rang undang-undang yang dibentuk oleh Majlis Perundangan perlu mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja. Dan kita lihat dari aspek kita punya kewarganegaraan. Okey. Nah, dari aspek kewarganegaraan, kita ada 2 cara bagaimana dapat kewarganegaraan. Satu kuat kuasa undang-undang, lagi satu dari aspek pendaftaran. Nah, untuk kuat kuasa undang-undang, kita jus soli hanya diberikan kepada rakyat raja dan rakyat British. Okey. Nah, pemohon yang lahir di luar negeri, sama ada ayah atau ibunya, mestilah rakyat raja dan juga rakyat British. And also kepada penduduk asal, that means orang Melayu dan juga orang asli, mereka yang sebelum, semasa atau selepas yang lahir Persekutuan Tanah Melayu boleh dapat kerakyatan secara kuat kuasa undang-undang. And rakyat raja pula perlulah mempunyai keserasian, memahami adat resam, bahasa dan juga undang-undang and boleh memohon melalui undang-undangnya. Nah, dari aspek pendaftaran pula, kepada semua yang lahir dalam Persekutuan Tanah Melayu bermaustatin 15 daripada 20 tahun, mempunyai tingkah laku yang baik, tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan menunjukkan taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu, anda boleh dapat secara pendaftaran. So, faham ya? Boleh faham children? Because today we are going to finish this topic. Next week kita boleh masuk dengan topik 6 ya. Okay. Nah, so kita lihat the final one. Kesan daripada Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Kesan daripada Persekutuan Tanah Melayu, kita ada 4 kesan. Satu adalah kedudukan Raja-Raja Melayu. Nombor 2, jaminan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum yang lain. And then
ruang yang terbuka kepada kewarganegaraan, and also wujudnya kerjasama ke arah perpaduan. So ini adalah kesan daripada kita punya Persekutuan Tanah Melayu. So I'm going to explain one by one ya. Kejap. Nampak sayang, guys? Yes. Okay, bagus. Okay, now kita lihat kat sini 5.4, kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. 1. Mengembalikan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Nombor 2. Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum yang lain. Membuka ruang kewarganegaraan kepada golongan bukan daripada Malaysia, and also mewujudkan perpaduan kaumnya. So we go one by one. Okay. So there are 4 kesan daripada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. 1. Kedudukan Raja-Raja Melayu dikembalikan. Mengembalikan. Okay, kita ada mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Nombor 2, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Membuka ruang kewarganegaraan dan mewujudkan kerjasama. So the first one kita tengok bagaimana mereka berjaya mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Now, how? 1, kita ada the first one, penubuhan Majlis Raja-Raja. Nah, Majlis Raja-Raja dianggotai oleh 9 Raja-Raja Melayu, dan Majlis Raja-Raja ini telah dibentuk melalui peruntukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Pesuruhjaya Tinggi British memastikan agar raja akan dirujuk dalam perkara-perkara tertentu dalam bidang kerajaan persekutuan. Nah, peringkat pusat, Raja-Raja Melayu boleh memberi pandangan dalam perkara tertentu. Peringkat negeri, semua rang undang-undang diluluskan oleh Dewan Perundangan perlu disahkan oleh Sultan. So ini kita boleh nampak bagaimana mereka mengembalikan kedudukan raja. 1, mereka menubuhkan Majlis Raja-Raja, and Pesuruhjaya Tinggi British juga perlu memastikan raja perlu dirujuk dalam perkara tertentu. Peringkat persekutuan, Raja-Raja Melayu memberi pandangan mereka dalam hal tertentu, and also peringkat negeri juga semua rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan perlu disahkan oleh Sultan. Faham yang ini? Boleh faham? Boleh? Okay. Kamalesh, how kita tahu this is the first kesan daripada Persekutuan Tanah Melayu? Bagaimana kita tahu bahawa kuasa Raja-Raja Melayu telah dikembalikan, sayang? So this is the first point. Kamalesh? Yes, Cik. Explain to me, sayang, bagaimana kita tahu kedudukan Raja-Raja Melayu telah dikembalikan? Majlis Raja-Raja ditubuhkan yang dianggotai oleh 9 Raja-Raja Melayu. MRR diwujudkan melalui peruntukan Perjanjian PTM 1948. Pesuruhjaya Tinggi memastikan agar raja perlu diwujud terhadap perkara-perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Di peringkat pusat, membolehkan Raja-Raja Melayu memberikan pandangan dalam perkara yang tertentu. Di peringkat negeri, semua rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri perlu disahkan oleh Sultan. Darling, you baca semua, fahamkah semua? Yes, sure. Betul lah. Tak betul, tak faham, saya bunuh you. So ini menunjukkan kedudukan Raja-Raja Melayu telah dikembalikan. How we know? Kita ada penubuhan Majlis Raja-Raja, dan Pesuruhjaya Tinggi British memastikan agar raja dirujuk. Pada peringkat persekutuan, Raja-Raja Melayu boleh memberi pandangan, dan pada peringkat negeri, semua rang undang-undang perlu diluluskan, yang diluluskan perlu disahkan oleh Sultan. So that is the first kesan. Now we are going down to the second kesan. Nah, second kesan ini adalah kita boleh nampak
menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Melalui Persekutuan Tanah Melayu, diiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum yang lain. Nah, number 3, kesan daripada nombor 3 adalah ia telah membuka ruangan kewarganegaraan. Orang bukan Melayu boleh menjadi warga negara, and Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal dan diberi kedudukan istimewa. And finally, kita ada membawa kepada kewujudan kerjasama ke arah perpaduan. Nah, kerjasama kaum penting dalam usaha untuk memupuk perpaduan. Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah membeka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama melalui kaum. And kerjasama kaum ini telah dilakukan melalui penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. And this is very important because jawatan kuasa hubungan antara kaum is the first platform where mereka memberi kuasa kepada kaum lain. So Chinese, Malay and Indian, they sit together with one table and they start to discuss about kehidupan masyarakat dan di Tanah Melayu. So this is the first and the important platform untuk perhubungan kaum. So jawatan kuasa hubungan kaum ini ditubuhkan pada tahun 1949 and dia telah memberi dia telah memberi kuasa kepada semua kaum and membolehkan mereka berunding bersama. Alright, so kita tengok Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama antara kaum melalui penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum atau CLC, dan kebanyakan cadangan-cadangan CLC telah diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Jawatan kuasa ini berjaya mewujudkan persefahaman antara pemimpin-pemimpin pelbagai kaum. Dan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dia adalah perintis kepada pembentukan perlembagaan 1957 sekaligus membawa kepada kemerdekaan. Faham children? Betul? Fahamkah? Okay, can. Alright. Now, kita tengok dari aspek cikgu dah tulis nota ni, Beda. Okay. Boleh nampak guys? Boleh ya? So, ini adalah kesan-kesan daripada kita punya kesan daripada Perjanjian Persekutuan 1948. Kesan yang pertama kita ada kat sini adalah jaminan terhadap kedudukan Raja-Raja Melayu. Kesan yang kedua, jaminan untuk menjaga hak istimewa orang Melayu dan juga kaum yang lain. Nombor 3, membuka ruang ke arah kewarganegaraan. Dan nombor 4, telah mewujudkan kerjasama ke arah perpaduan. So these are the 4 kesan daripada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ya. So the first one kita tengok bagaimana mereka menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu. Majlis Raja-Raja dibentuk melalui Perjanjian Persekutuan 1948 and Raja-Raja, Majlis Raja-Raja perlu dirajuk dalam perkara-perkara tertentu. Nah, buktinya di peringkat persekutuan Raja-Raja Melayu memberi pandangan dalam perkara tertentu. Di peringkat negeri, raja-raja rang undang-undang yang dibentuk pula perlu didapatkan perkenan daripada Sultan. Nah, kesan yang kedua daripada kita punya perjanjian ini adalah memberi jaminan dan kedudukan istimewa. Memberi jaminan terhadap kedudukan istimewa orang Melayu dan juga menjaga kepentingan khas kaum yang lain. Nombor 3, perjanjian ini juga telah membuka ruang kewarganegaraan khususnya kepada orang bukan Melayu. Nah, melalui perjanjian ini berlaku pengiktirafan di mana orang Melayu dijadikan sebagai penduduk asal dan telah diberi kedudukan istimewa. Nombor 4, wujudnya kerjasama ke arah perpaduan dengan penubuhan CLC dan ada jaminan kerjasama untuk semua kaum. Dan perjanjian ini juga
merupakan perintis ke arah kemerdekaan 1957. Faham children? Faham. Faham? So ini bererti bab ini sudah pun tamat. So this is the final one. Let me wait, let's do a bit of question, then we can do the objective question, yeah. Okay guys, nampak? Nampak? Nampak, so what you can see, Joanna? Kesimpulan. No, like the question, siapakah yang layak mendapat kewarganegaraan Jusoli? Okay. Okay, can you all see this? Ya, Kesimpulan boleh nampak? boleh. Okay. Now, kita tengok kat sini, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 adalah untuk menjaga. So, anda boleh nampak dia khususnya adalah untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan khas kaum lain. Ia juga membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Nah, wujud kerjasama antara Raja-Raja Melayu dengan UMNO yang membolehkan Persekutuan Tanah Melayu terbentuk. Nah, pembentukan ini mengembalikan status Raja-Raja Melayu dan juga orang Melayu. British mengiktiraf dasar menaungi negeri Melayu semula seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Berlaku tolak ansur antara kaum dan juga penting untuk mencapai matlamat penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. So, kesimpulannya what we can see, satu, dia berjaya menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan khas, dan ia membuka ruangan kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Wujud kerjasama antara Raja-Raja Melayu dan UMNO. Dan pembentukan ini telah mengembalikan status Raja-Raja Melayu, dan British juga dalam mengiktiraf dasar menaungi negeri-negeri Melayu seperti sebelum Perang Dunia Kedua, dan wujud tolak ansur penting. Dan tolak ansur ini mencapai matlamat penubuhan dan akhirnya ia membawa kepada kemerdekaan kepada negara. Because tolak ansur inilah yang diletakkan sebagai syarat kepada British untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Now, kita tengok a few questions here. Mengapakah Jawatan Kuasa Kerja dibentuk? Jawatan Kuasa Kerja adalah untuk merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, huraikan cadangan Jawatan Kuasa Kerja, menyatukan semua negeri dan menyatukan dua negeri-negeri selat, menjaga kedudukan Raja-Raja Melayu, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum yang lain. Nah, mengapakah golongan nasionalis Melayu membantah kerajaan British? Kerana rundingan diadakan secara tertutup dengan UMNO sahaja. Mengapa AMCJ membantah Jawatan Kuasa Kerja tidak mewakili wakil bukan Melayu? Alright. Okay, now. Apakah yang diperjuangkan oleh golongan nasionalis Melayu radikal? Mereka ingin membebaskan tanah air, ingin menyatukan seluruh tanah Melayu, memberikan hak kepada semua kaum dalam sebuah negara dan memberikan kebebasan bersuara. Nah, apakah fungsi Suara Rakyat yang diterbitkan oleh Ahmad Bostamam? Nah, membuka minda rakyat ke arah ingin bebas dan juga merdeka. Nah, apakah kandungan Perlembagaan Rakyat? Nah, Perlembagaan Rakyat inilah yang diberikan oleh AMCGA dan juga kita punya putra, ya. Nah, apa yang mereka mahukan? Satu,
Tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Kewarganegaraan Melaya dinamakan Melayu. Al-Ehwal Agama Islam diketuai oleh orang Melayu. Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Memberikan perhatian khas untuk politik dan juga ekonomi orang Melayu. Now, soalan 8. Putra dan AMCJA menganjurkan hartal. Pada 20 September 1947, semua peniaga menutup kedai. Ia menjadi Hari Hartal se-Melaya. Okay. Nah, soalan berikutnya. Faktor yang membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Satu, oleh kita pernah belajar Raja-Raja Melayu. And then kita pernah belajar tentang orang Melayu. And lagi satu adalah kita pernah belajar British sendiri yang memaksa, ya. Nah, penentangan orang-orang Melayu terhadap Malayan Union memberi kesan buruk kepada Raja-Raja Melayu dan juga orang Melayu. Cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO, and sokongan daripada pentadbir British iaitu Sir Edward Gen, Malcolm Gen dan Malcolm MacDonald dan sebagainya. Apakah maksud decolonization? Decolonization atau dekolonisasi, proses pemberian atau proses ke arah berkerajaan sendiri. Nah, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu, kita ulang balik yang ini. Same. Ciri yang pertama, 9 buah negeri Melayu, 2 negeri Selat, Singapura sebagai tanah jajahan berasingan. Kerajaan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab dalam hal kewangan dan hal kepentingan bersama. Ada Majlis Mesyuarat Persekutuan dan kita ada Majlis Perundangan Persekutuan. Majlis Mesyuarat Persekutuan ini kita ada ahli rasmi dan juga ahli bukan rasmi. Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh semua kaum. All the kaum is there. Alright. Now and finally. Siapakah layak mendapat kerayatan jus soli? Yang layak adalah 2, rakyat raja dan juga rakyat British. Iktirafan kepada rakyat raja, orang asli dan orang Melayu, lahir dan tinggal di negeri Melayu dan mempunyai sultan. Definisikan kepada rakyat British, lahir di Pulau Pinang, Melaka dan mana-mana tanah jajahan British. Nah, apakah syarat-syarat untuk mendapat kerayatan secara pendaftaran? Lahir di Persekutuan Tanah Melayu, bermaustatin artinya tinggal menetap, bermaustatin selama 15 tahun daripada 20 tahun dari tarikh permohonan, berkelakuan baik, tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dan menunjukkan taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. So dengan ini bererti bab 5 kita sudah berakhir, kita boleh masuk dengan bab 6. Nah, before that, keluarkan buku mentor anda. Buku bekam ada. Buku bekam kita belum pernah buat dah. Next week, remind me, I will sediakan buku bekam, then we can do it together. Okay, hari itu, soalan objektif kita buat sampai mana? Halo, kita sudah buat sampai muka surat berapa? Everyone, keluarkan buku mentor. Tidur ke semua? Satu ekor pun tak nak cakap. Until which question, Logan? Logan Bala? Mishan, until which question kita buat sayang hari tu? Sulaiman, sampai muka surat berapa kita buat hari tu? Teacher, we never done bekam before. No, not bekam sayang. This objective.
Now bekam ni okay. Now let me okay. Shall we do bekam? I'll get the bekam book. Okay, take out your bekam book, please. Take out your bekam book, everyone. Okay, saya pergi cari buku bekam saya. Okay, it's here. Okay, bagus. Okay. Nah, buku bekam. Right, we can do buku bekam together. Tengok muka surat. Forty, 41, 42. Mentor, we did page 19 now, my dear. Okay, question 19 now. Okay, very good. Okay, let's do buku bekam. Kita tak pernah buat. Okay, let's do buku bekam. Okay, next week, remind me, we have to do buku bekam because why kita tak pernah sentuh. Now only I realize lah, you. Tak apa. Esok kan kita ada kelas. Okay, we'll try to do buku bekam. Okay. Tengok muka surat 40, everyone. Buku bekam. Okay. Okay, now soalan tu Putra dan AMCJA. Okay, kita ada Putra dan AMCJA. Cadangan Putra dan juga AMCJA. Buat rasionalisasi. Nah, Putra dan AMCJA menentang rangka Perjanjian Persekutuan 1948. Mereka mencadangkan Perlembagaan Rakyat sebagai cadangan alternatif perjanjian. Nah, apakah asas perjanjian mereka? There are 3 cadangan, there are 3 cadangan here. Putra, apa cadangan yang diberikan sayang? Who remember? Kedudukan bahasa Melayu. Very good. Cadangan dia adalah tentang kedudukan bahasa Melayu. Tuliskan. Nombor 2. Pertahanan. Bendera dan lagu kebangsaan. Very good sayang. Bendera dan lagu kebangsaan. And you put another one. Syarat kewarganegaraan also you boleh buat. Syarat kewarganegaraan. Okay, then I got another answer. Very good hari ni. Okay, bendera dan lagu, kedudukan bahasa Melayu, syarat kewarganegaraan. Okay, very good. Okay, now cadangan AMCJA. Something ada kat sini juga, iaitu kita nak syarat kewarganegaraan. Dia pun berikan syarat kewarganegaraan. Okay. Yang ini dia mau Tanah Melayu dan Singapura disatukan. Tanah Melayu dan Singapura disatukan, and then teacher, okay. Yes, very good hari ini. Sebuah kerajaan pusat yang kuat. So syarat kewarganegaraan, Tanah Melayu dan Singapura disatukan, sebuah kerajaan pusat yang kuat. Sebuah kerajaan pusat yang kuat. Okay. Based on this cadangan inilah, kita ada Perlembagaan Rakyat. Correct ke not? So, okay, never mind. Saya buat macam ni. Okay, I give you all 10 minutes. Buat page 40 and 41 now. Satu ekor pun tak nak jawab. Everybody is very quiet. Ruba Ashwini, you are Mr. Vinod's student, right? I didn't give you this book, correct or not? Ruba Ashwini, text me. Yes. Actually, Ruba Ashwini is mine. Priyashini. Oh, Priyashini, you got the book already, right, my dear? Really, teacher. Okay, right, okay. Okay, siapa tak ada buku ni? Yang lain semua ada kan? Rafi can understand, darling, so far.
Yes, teacher. Okey, buat muka surat 40, 41. 10 minutes saya pergi ambil air sekejap. Cepat habiskan. Dan Cikgu akan bincang dengan anda 41 also. So we got question until 43. Alright, so tomorrow we can boleh masuk bab 6, tapi sebelum tu saya nak habiskan buku bekam dulu. Okey, bagus. Tomorrow I got class from 8 to 10. Hari, you got the new number, Hari, now. Hari? Yes. Okay, I will add you in the group. So the old number you're not using, the old one? That's mom's number, is it? That's mother's number. Okay, okay. Cepat 10 minit je cikgu kata.
5 minit lagi. It's okay, dear. I will help you. Raif, question E, is it? Okay, cikgu akan hantarkan kesan pembentukan. Okay. Okay guys, boleh kita mula? Alright, now. Halo, ada tak ada? Okay, C. A, B, C. Cikgu dah beri atau belum? C belum? Okay, who can give me the jawapan C? Siapa boleh berikan jawapan C kepada cikgu? Okay, cikgu ada kat sini. Okay. Kita jawapan. Okay, tanah Melayu disatukan. Lagi sayang. Okay, anybody else?
Tanah Melayu disatukan dengan kita punya Singapura. Lagi apa lagi? Another one, tuliskan kewarganegaraan yang sama. Kewarganegaraan yang sama. Sudah tulis? Okay, kewarganegaraan sama. Lagi satu, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Okay, I got another one. Okay, very good. Chin and Adam ya. Okay, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Warna merah dan putih dimasukkan dengan latar belakang. Warna merah dan putih sebagai latar belakang. And then Adam. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Okay, very good. Okay, now kita tengok yang ini pula. Kita tengok soalan 5. Okay, soalan 5, cikgu pernah ajar. Tadi pun cikgu ada beritahu kepada anda. Now, here the question is very simple. Apa yang ditanya? Let me. Okay, dia tanya faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Okay, cikgu tadi ajar. Kenapa dia bentuk? Okay, I got answer. Very good. Raif. Kita ada penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Betul. Okay, satu adalah penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Nombor 2, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Very good, Kavinish. Okay. Okay, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Lagi satu, sokongan pentadbir British. Sokongan pentadbir British. Sokongan pentadbir British. Okay, sudah? Now, number C. C or B? B. Nah, apakah akan berlaku sekiranya Malayan Union dilaksanakan di Tanah Melayu? Apa akan berlaku, sayang? Keadaan huru-hara, kesan yang buruk terhadap Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Okay, we can say keadaan huru-hara, kesan yang buruk terhadap Raja-Raja Melayu dan juga orang Melayu. Kesan yang buruk terhadap Raja-Raja dan juga orang Melayu. Okay. Right? Sudah? Okay, now C. Saya panggil nama, seekor pun takkan jawab. So I'm going to, okay, now C. Anybody you got answer, you can tell me. Siapa ada jawapan? C. Senaraikan cadangan Raja-Raja Melayu berkaitan dengan Malayan Union. Apa yang mereka tanya? Apakah cadangan yang diberikan? Okay, I got answer here. Very good. Siapa ni? Joanna, very good. Okay. Persekutuan yang bertaraf. Nah, persekutuan yang bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Very good, sayang. Nombor 2, jawatan governor diganti dengan Pesuruhjaya Tinggi British. And then, raja-raja diberi kuasa perundangan. Very good, right? Also, raja berkuasa dalam perundangan. Hari ini also raja berkuasa dalam perundangan. So, anda boleh nampak how many here? Teacher, cikgu dah berikan kepada anda. So you can see there are 3. Tadi kita dah lihat. Okay. Kita dah lihat 3 ya. 1, apa cadangan yang cikgu berikan adalah, you can see here. Okay. Penubuhan persekutuan bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Pesuruhjaya Tinggi British menggantikan governor. Raja berkuasa dalam kita punya perundangan. Betul kan? Okay, very good. Now D. Siapakah? Okay, here we got another answer. Okay, Trudeau Adams atau Sir Rafflehorn. Correct, sayang. Boleh berikan. Okay. Now, we also can give Sir Edward Jan, Malcolm McDonald's. Okay, LD Garments, correct. Trudeau Adams, Rafflehorn, Garments, Edward Jan, Sir Malcolm McDonald. Alright, so anda boleh gunakan nama-nama tersebut. Okay,
kita ada Roland Brandel, kita ada W Lanhan. Ini semua nama-nama mereka. Okay, now kita tengok soalan ni. Soalan E. Soalan E adalah soalan yang berbentuk kebat. Nah, apakah kesannya pada pendapat anda, apakah kesan pembentukan persekutuan? Ini pandangan anda. Don't take from your buku teks because dia tanya tentang pandangan anda atau pendapat anda. So bila dia tanya tentang pendapat anda, soalan kebat you tak boleh ambil daripada anda punya ni. Nah, apa kesan boleh berlaku sayang? Okay. Kesan pembentukan persekutuan. Bila mereka bentuk persekutuan, is it a positive way or negative way? Apakah kesan pembentukan positif? Correct sayang. What we nampak? Apa kita nampak dengan Persekutuan Tanah Melayu? Satu, wujudnya perpaduan kaum. Correct or not? Perpaduan kaum telah membawa apa? Kesejahteraan kepada. Okay, now this one kita boleh buat fakta. Okay, markah yang diperuntukkan 2 markah. Correct or not? So here I give you. Nah, fakta dia adalah memupuk perpaduan kaum. So bila dia punya perpaduan kaum, ayo tak nampak, sorry. Okay, now here. Okay, kita ada perpaduan kaum. So bila kita ada perpaduan kaum, ia menjamin apa? Kesejahteraan masyarakat. Dia dapat menjamin politik yang lebih stabil. Okay, now huraian yang kedua. Nah, kalau dia punya politik dah stabil, what happen sayang? Berlaku pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat memajukan negara. Secara tidak langsung akan meningkatkan pelaburan. So here actually anda boleh nampak berapa markah. Can sayang. Cikgu tak tunjukkan kepada anda ke? Here darling, can you see here? Yes. Can see here. Okay, now. So markah yang ditanya adalah 2 markah. Okay, so kita punya jawapan cikgu sedang ajar adalah jawapan berbentuk holistik. Holistik ini kita nak buat untuk bentuk kebat, betul kan? So saya beritahu kepada anda, kita kena guna apa sayang? 1 fakta, 1 huraian, 1 contoh, and 1 inference. Okay, so bila kita gunakan yang ini, kita belum ambil contoh. So kita ambilkan inference dengan contoh ni kita tak guna. Kita gunakan huraian saja. Very good sayang Raif. Yes. So cikgu berikan apa? Okay, kesan daripada pembentukan persekutuan ini dapat mewujudkan perpaduan kaum kerana melalui pemberian kerakyatan. Okay, kepada semua kaum. Okay, do you want me to write it down? Halo, nak cikgu tuliskan ke? Yes. Semua saya tulis babies. Okay, never mind. I will write it down for you. Okay, now soalan yang diberikan. Raif, bacakan sayang soalan dia. Apakah kesan ini adalah buku bekam? Muka surat berapa? Muka surat 41. Muka surat 41. Cikgu sedang ajar page 41. So kita sedang buat soalan 5E. 5E ini adalah soalan kebat. Okay, now. So soalan dia adalah, pada pendapat anda, apakah kesan pembentukan persekutuan? Now, first one. Now, pada pendapat saya, pembentukan
persekutuan dapat mewujudkan perpaduan kaum di negara kita. Huraian ini fakta. Hal ini kerana pemberian kewarganegaraan kepada semua kaum mengikut kerakyatan jus soli dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dalam negara. Seterusnya, keadaan ini dapat membentuk politik yang lebih stabil. Dan selain itu, pembentukan persekutuan juga dapat meningkatkan ekonomi negara. Ini kerana kestabilan politik dan keadaan negara yang lebih aman dapat digunakan untuk menarik lebih banyak pelabur ke dalam negara kita. Ringkasnya, pembentukan persekutuan dapat menjamin kesejahteraan dan kemakmuran dalam negara. That's all. You see, dia kat sini dia tanya 2 markas sahaja, tapi cikgu berikan fakta huraian fakta. This one we got fakta huraian contoh, and then we got inference. Boleh fahamkah? Okay, fakta yang ini, this is fakta. Yang ini meningkatkan ekonomi. Dan huraian menjamin kesejahteraan masyarakat, negara menjadi lebih aman, membawa kepada lebih banyak pelaburan, membentuk politik yang lebih stabil. Dan inference dapat menjamin kesejahteraan dan kemakmuran dalam negara. Apa? Can you understand, guys? Boleh? Hi Jacinta. Hi dear, I'm in the class sayang. After the class I will call you back. Can, no problem dear, no problem.
Can. What I will do, I will send you the link. Today we don't have class, sayang, because why? Today is a public holiday. Alright. So I will be starting the class from tomorrow. So your brother is in Form 3, right? And you are in Form 5. Huh? Tomorrow you got class in the morning. I will text you later. I will put you in the group. Then you can see the timing. Okay, darling. Okay. Okay, guys. Boleh faham? Are you all writing down? Halo, manusia ada ke tak ada? Ataupun saya sedang... Boleh nampak? Okey, nanti cikgu akan screenshot lepas itu hantarkan kepada anda. Boleh ke? Boleh ya? Okey, nah dengar betul-betul. Okey. Saya nak anda, because topik ini kita dah habis. Saya nak anda cuba cari all your answers for 42, 43, 44. Okay, cuba cari. Lepas itu next week, not next week, tomorrow I'll be seeing you all 8 to 10. So we can habiskan buku bekam bab ini. Kemudian kita akan masuk kepada bab 6. Boleh? Fahamkah? Faham. Okay, Cik. Okay, darlings. So from Joanna, I will see you 10:30 and also 4 o'clock. And Form 4, I'll be seeing you all for 8 to 10. Saya ada kelas daripada 10 pagi sampai 10 malam. All you all hantus. Okay. See you guys. Bye. Bye, guys. Bye. Bye, teacher. Thank you. Bye, teacher. Thank you. Thank you, teacher. Bye, guys. Bye-bye. Take care. Teacher 10:30? Tomorrow 10:30 to 12, Oh, saya. tomorrow. Okay. Friday is 10 o'clock or to 1 because after that we got prayers. What? Oh, yeah. Okay. Thank you, Okay, teacher. Bye-bye. Bye. Bye, darling. Bye.